السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Muhammad hari Syarudin, saya pendengar yang Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia kita menyambung kembali kuliah tafsir ini, dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat 121 hingga 122 daripada surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعسى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Maka keduanya makan dari pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupnya dengan daun-daun yang ada di syurga. Dan dirhakalah Adam kepada Rabb, dan sesatlah ia. Kemudian Rabbnya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan beri kepadanya petunjuk. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sekarang Quran menggambarkan keduanya makan dari pohon itu, makan sedikit. Kerana kita telah bincangkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, surah Al-A'raf dahulu, falamma dzaka syajara, makan sedikit, tak makan banyak. Tak adalah cerita makan sampai sembelit dan sebagainya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, seperti disebut oleh setengah orang yang menyeleweng. Jadi makan sedikit, kemudian Allah SWT telah menjatuhkan hukuman kepada mereka. Terbukalah auratnya, hilanglah cahaya yang menutup mereka berdua kerana kemaksiatan kepada Allah SWT. Dan mulalah keduanya mencari, menggapai pokok-pokok dalam syurga, mencari daun-daunnya, bertujuan untuk memetik daun-daun tersebut menutup aurat mereka. Kerana pandangan seperti itu secara manusianya akan lihat amat memalukan. Ada setengah pendapat mengatakan bahawa Nabi Adam telah pun mencapai daun daripada pokok tin. Allahu a'lam. Ini disebut oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, Tafsir Al-Baghawi. Berbeza daripada pandangan perspektif barat Kristian yang menggambarkan dalam lukisan-lukisan mereka kepada Nabi Adam, menggambarkan gambarnya pohon anggur. Allahu a'lam. Ini pun tidak ada disebut dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab dalam hadis-hadis. Ia cuma disebut oleh para ulama sebagai satu kisah yang dikemukakan. Aurat ni biasa dinamakan dengan sawah kerana ia merupakan satu benda yang buruk yang tidak elok untuk dinampakkan. Aurat tu sendiri bukanlah benda yang buruk, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Islam tidaklah memandang aurat ni satu benda yang buruk, tetapi ia dinilai seperti itu buruk bila dilihat, bila dipampangkan, dinampakkan kepada orang. Kerana itu kalau kita belajar dalam rumah tangga Nabi SAW, Nabi SAW bersama dengan isterinya Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu menjelaskan bahawa Rasulullah SAW tidak pernah melihat auratku, dan aku pun tidak pernah melihat aurat Nabi SAW. Bahkan Nabi mengingatkan dalam hadis yang lain, apabila kamu mendatangi isteri kamu melakukan hubungan jima itu, maka janganlah sekali-kali keduanya telanjang bogel bagaikan himar, bagaikan dua ekor keldai. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Ini bukanlah tentu maksud di sini haram, tuan-tuan. Haram melakukannya bukan, tapi ia adalah satu bimbingan. Kerana ibadah ni, kerana hubungan suami isteri merupakan satu ibadah. Dalam pandangan Islam merupakan ibadah. Kita semua belajar dalam bab sedekah, Musa hadis 40 kan, tuan-tuan. Wa fi budhi ahadikum sadaqah. Dalam kemaluan seseorang kamu pun ada nilai sedekah. Bila diletakkan bertempat yang halal bersama dengan isterinya, seorang perempuan dengan suaminya, maka itu juga satu bentuk sedekah, satu bentuk hubungan yang mendapat pahala di sisi Allah SWT. Maka sudah tentulah dipantau dengan akhlak yang Nabi SAW ajar. Sawah ni, kenapa Allah gunakan dalam bentuk jama'? Setengah ulama mengatakan kalau kita kira aurat seorang lelaki depan dan belakang, aurat seorang perempuan lebih daripada lelaki lah. Tidak adanya
depan dan belakangnya. Jadi itu salah satu sebab mengapa Allah gunakan perkataan sawatihima, jamak bersawah, kerana ada 4 perkara yang nak, ataupun 5 yang nak disembunyikan di situ, ataupun 6. Allahu a'lam. Tuan boleh kasihan. Ni kiraan para ulama lah, hujah masing-masing. Ada pun yang mengatakan bahawa malu yang di sini juga turut merujuk dari sudut batinnya. Malu bila peristiwa ini dibaca oleh anak-anaknya dalam Quran Karim, keturunannya, walaupun perkara tersebut tidak kelihatan di depan kita. Tapi inilah kekuatan Quran, kata Syed Qutb. Dia merupakan satu bentuk pendekatan taswir fani, tajsid. Jadi kekuatan untuk menggambarkan benda itu seolah-olah ia berlaku di depan kita, walhal ia sudah berlaku ribuan tahun terdahulu. Jadi inilah tujuan Allah menggunakan bentuk jamak, sama ada merujuk kepada bilangannya, sama merujuk kepada bentuk batiniah dan juga lahiriahnya, ataupun merujuk kepada juga penghormatan diri yang berkekalan dibaca oleh keturunan. Jadi digunakan bentuk jamak. Ataupun yang keempat, pandangan keempat mengatakan sawat, kerana bunyinya lebih ringan, lebih mudah dari sudut lughatan, dari sudut psikolinguistiknya untuk dibaca. Bila ia menggunakan jamak, maka lebih mudah untuk dibaca, lebih ringan atau tidak. Sawat panjang, ada mat bandingkan sawah. Jadi tuan-tuan, mana-mana pandangan ni, sama ada aurat bersifat jasmani ke, aurat bersifat rohani ke, lahir batin ke, semua pandangan ni dapatlah mengertikan bahawa Nabi Adam dan Hawa berusaha untuk menutup rasa aib itu. Di sini saya kutub menulis bahawa boleh jadi peristiwa tersebut, menutup aurat ni, petunjuk, satu petanda, indikator telah bangkitnya nafsu seksual. Sebelum bangkitnya nafsu tersebut, manusia belum rasa malu. Mana bahagian yang mesti ditutup, kerana pakaian memang sudah terletak di atas tubuh. Tapi sekarang bila terbuka, barulah perasaan ini anggota yang amat sensitif, yang mesti ditutup daripada Allah, daripada malaikat, daripada pasangan masing-masing. Barulah menyedari adanya aurat, dan waktu itu barulah sedar adanya nafsu, dan rasa malu bila anggota tersebut tersingkap. Jadi larangan mendekati pokok ni, kata Syekh Qutb, lebih jauh perbincangannya, boleh jadi kerana buahnya menghantar kepada kesedaran adanya dorongan-dorongan seksual dalam manusia. Allahu a'lam. Tuan-tuan, ni Syekh Qutb kata barangkali makan buah itu menyebabkan terdorongnya kepada nafsu seksual. Jadi Allah mengkehendaki agar kesedaran tersebut tentang dorongan itu tertunda kemunculannya sampailah waktu tertentu. Boleh jadi juga kelupaan mereka terhadap pesan Allah dan pelanggaran terhadap apa yang Allah telah tetapkan ni mengakibatkan lemahnya tekad dan putusnya hubungan mereka dengan Allah SWT, pencipta mereka, sampai mereka dikuasai oleh dorongan jasmani, menghantar mereka untuk menyedari merasakan adanya dorongan seksual. Boleh jadi juga kerana keinginan mereka untuk kekal lahir, dan seterusnya bangkitnya dorongan tersebut. Dorongan inilah yang dapat melahirkan manusia yang ramai. Kerana itulah cara yang tersedia buat manusia untuk dapat kesinambungan hidup, berakhir usianya sebagai individu dan terbatas kat dunia, diganti generasi berikutnya. Jadi ini merupakan pandangan Syekh Qutb, tuan-tuan. Kemungkinan-kemungkinan, dia sekadar kemungkinan tanpa menetapkan atau mengukurkan salah satu daripada hujah-hujahnya. Ini kata Syekh Qutb. Syekh Qutb ni kalau kita lihat pendekatannya lebih kepada pendekatan salaf, mengambil apa yang ada dalam hadis dan tak ada huraian panjang. Tapi nampaknya pada kali ini Syekh Qutb pun tertarik untuk mengurai panjang masalah tersebut. Agaknya kerana makan itu terdorong, terbangkitnya nafsu seksual. Agaknya kerana perkara tersebut Allah mengkehendaki, dengan itu mereka turun ke bumi untuk melangsungkan kehidupan manusia. Macam-macam pandangan lah yang Syekh Qutb kemukakan. Tuan-tuan yang mulia sekalian, ayat ni juga mengisyaratkan bahawa terbukanya aurat mengakibatkan jauhnya manusia dari syurga. Jadi dia juga mengisyaratkan bahawa idea membuka aurat ni sebenarnya datang daripada syaitan. Kerana itu dapatlah dikatakan bahawa tanda kehadiran syaitan adalah membuka aurat. Ya, tuan-tuan yang baca ayat ni kena faham baik-baik. Tuan-tuan membiarkan isteri tuan-tuan keluar tidak bertudung untuk aurat dengan betul. Tuan-tuan sebenarnya membiarkan syaitan duduk bersama-sama dengan tuan-tuan. Ini maksud kehadiran aurat, terbukanya aurat menunjukkan kehadiran syaitan. Perkataan yang Allah gunakan dan seterusnya, yakhsifan. Yakhsifan ni diambil perkataan khasafa, yang bermaksud melekatkan satu pada yang lain. Jadi contoh yang dikemukakan oleh pakar bahasa tentang kata yang digunakan oleh kata kerja di sini adalah untuk melekatkan lapisan baru pada lapisan yang telah usang.
pada alas kaki supaya menjadi lebih kuat. Jadi ini mengisyaratkan bahawa Nabi Adam dan pasangannya tidak sekadar menutup aurat mereka dengan selembar daun, tapi daun di atas daun, agar aurat benar-benar tertutup dengan kemas. Dan pakaian dikenakan bukanlah pakaian pendek, bukanlah pakaian yang tembus, transparent. Ini menunjukkan bahawa menutup aurat merupakan satu fitrah manusia yang telah ditunjukkan, dipamerkan oleh Abul Bashar, Nabi Adam AS dan isterinya pada saat kesedaran mereka telah timbul. Jadi sekaligus menggambarkan bahawa siapa yang belum memiliki kesedaran untuk menutup aurat ni, macamlah kanak-kanak yang mereka tu tak merasa segan langsung untuk membuka dan memperlihatkan aurat, macam budak-budak. Tuan-tuan, setengah ulama boleh memahami bahawa dengan merasa pohon yang terlarang ini, mereka kini sedar bahawa mereka telah tergelincir dan terbukalah pakaian ketakwaan, iaitu ketaatan mereka kepada Allah SWT, sehingga nampak keburukan buatan mereka. Kerana itu juga mereka merasa takut, malu dan menyesal hingga melakukan apa sahaja yang boleh dilakukan kerana ketakutan dan rasa malu yang kini telah timbul dalam diri. Jadi ketika itulah mereka mengambil daun-daun pohon daripada syurga ni, kerana tidak ada daya yang dapat mereka lakukan kecuali pada perkara itu sahaja. Ini satu pandangan yang lain yang agak terasing, tuan-tuan, ini mereka Allah sekalian. Al-Allamah Tahir Ibn Ashur pula menjelaskan kepada kita bahawa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, sehingga mulailah keduanya menutupnya dengan daun-daun syurga. Ia merupakan satu huraian Al-Quran tentang awal usia manusia untuk menutup kekurangan-kekurangannya, menghindarkan apa yang tidak disenanginya, serta usahanya untuk memperbaiki penampilan diri, keadaan yang lebih sesuai dengan khayalannya. Inilah menurut ulama ini langkah awal manusia untuk menciptakan peradaban. Allah menciptakan hal tersebut dalam benak manusia yang pertama dan kemudian diwariskan kepada anak cucunya. Ini pandangan Ibn Ashur. Ibn Ashur ni sentiasa fikir dua kotak. Sentiasa tafsirannya, kalau kita perhati, ada perbezaan pandangan antara ulama menolak dan ulama menerima. Tapi Masya Allah, Allah memberikan kepadanya satu imajinasi yang tinggi sehingga menyebabkan pandangan-pandangannya agak berlainan dan menarik untuk kita kaji. Wahai para asatizah yang ada di luar yang mentafsir Quran, wajar bagi kalian untuk membaca pandangan Tahir Ibn Ashur dan tafsirnya. Kalau balaghah, kita tidak dapat meninggalkan Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kashaf. Kita tidak mengambil akidah padanya, kita mengambil bab-bab lugah, bab-bab balaghiyat. Perkataan asa yang digunakan di sini, tuan-tuan, asa yang dimaksudkan di sini bukanlah pelanggaran hukum syariat. Kita telah tegaskan pada kuliah terdahulu, kerana waktu itu belum lagi ada syariat dan Nabi Adam belum pun diperintahkan turun ke bumi untuk menjalankan syariat Allah. Belum ada taklif lagi, belum ada pembanan kerja keagamaan lagi, dan Nabi Adam pada masa itu pun belum lantik menjadi Nabi lagi. Jadi perkataan rawa di sini bukanlah diertikan dalam maksud kesesatan agama. Jadi kata ini bererti melakukan satu perbuatan yang tidak benar ataupun terkeliru, tersilap. Kemudian ayat 122 firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. Kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia pun kembali kepadanya dan memberi kepadanya petunjuk. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari syurga bersama-sama, sebahagian kamu menjadi musuh kepada yang lain. Maka jika datang kepada kamu petunjuk dariku, maka sesiapa yang mengikut petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi ayat ini masih lagi melanjutkan perbincangan tentang kisah Nabi Adam. Hanya ayat 122 ni menyegerakan penjelasan tentang pemilihan dan taubatnya Nabi Adam AS. Pemilihan baginda menjadi Nabi, kerana perkataan yang digunakan Allah SWT di sini, summa jtabahu, istabah artinya dipilih. Jadi Allah milih Nabi Adam untuk dirinya menjadi Nabi. Allah milih Nabi Adam ni untuk menjadi Nabi, mengarahkan segala dakwah, aktiviti untuknya sebagai manusia pertama, kerana perkataan istabah ni turut digunakan dalam ayat lain. Sebagai contoh, ayat ke-87 daripada surah Al-An'am, wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Dan kami lebihkan pula dari sebahagian daripada bapa-bapa mereka, keturunan mereka dan saudara-saudara mereka, dan kami telah milih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul. Ini perkataan istabah
menunjukkan Allah mengangkat Adam menjadi Nabi untuk perutusan kepada rombongan manusia yang pertama, iaitu anak-anaknya dan keturunan yang pertama, generasi yang pertama daripada manusia. Tuan-tuan yang mulia sekalian, kita lihat penting bagi kita faham apakah yang bezakan kita daripada Kristian dalam persoalan ini. InsyaAllah kita akan lihat dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.